KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Tapi sebelum tu macam biasa, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, suka untuk Mira ingatkan untuk menjaga penjarakan sosial, untuk ikut SOP yang telah ditetapkan memandangkan kita masih lagi belum menang. Ingat, walaupun dah ada sedikit kelonggaran, dah boleh keluar makan, dah boleh kembali ke sekolah, sentiasalah ikut SOP. Baik, kepada calon-calon SPM tak lama lagi, kalau pergi sekolah tu bawalah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk anda gunakan di mana sahaja. Okey, Mira pun macam nak berkenalan lah dengan cikgu kita siapa agaknya beliau ni kan. Orangnya manis sangat Mira jumpa tadi. Kalau nak tahu siapa guru kita yang seterusnya, ayo kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itulah cikgu kita, Cikgu Khairunisa. Assalamualaikum cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, baik cikgu hari ini. Sihat. Alhamdulillah. Mira macam mana? Alhamdulillah, saya sihat bertenaga hari ini. Terima kasih cikgu kerana sudi datang ke kelas Mahir hari ini untuk berkongsi ilmu. Cikgu, sebelum kita mulakan subjek kita hari ini kan, saya nak berkenalan dululah dengan cikgu. Okey. Lebih afdal kalau kita kenal dahulu guru kita siapa kan? Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul, kan? cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dahulu. Cikgu dari sekolah mana dan sudah berapa tahun dah cikgu ajar subjek ni? Silakan. Okey. Nama penuh cikgu ialah Khairunisa binti Abdul Aziz. Umur cikgu, agak-agak umur cikgu berapa Mira? Alamak, agak-agak saya rasa cikgu, mungkin cikgu baru habis SPM kot cikgu. Alamak, muda betul lah cikgu kan. Cikgu, umur cikgu 37 tahun ni. Sekarang cikgu mengajar di SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Mengajar subjek fizik. Tahun ini adalah tahun ke-13 cikgu mengajar. Baik. Okey. Ada apa-apa lagi Mira nak tanya? Tahun 13 cikgu mengajar ya? Tahun ke-13. Lama cikgu mengajar. Boleh lah, lebih daripada tapi sebenarnya banyak lagi cikgu sini yang lain kan. Ada yang 20 tahun, dah 30 tahun mengajar fizik. Betul tu. Tapi tak kira apa pun, maksudnya bila cikgu di sini, kita minta untuk murid-murid untuk sentiasa peka dan juga ambil teknik ataupun tips. Apa yang cikgu nak kongsikan bersama dengan kita hari ini kan cikgu? Betul. Baik, macam cikgu katakan tadi, hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran fizik di mana topiknya merupakan tempoh ayunan bandul. Siapa yang pernah ambil fizik ataupun sedang ambil fizik, confirm tahu subjek ni, topik ni. Ni tingkatan berapa cikgu? Ni tingkatan 4 ni Mira. Tingkatan 4. Bila pelajar fizik dia masuk belajar fizik kan, inilah dia eksperimen pertama yang diorang akan buat dulu. Baik. Kalau tengok je tu macam alah senang je eksperimen ni diorang tengok kan. Tapi dalam senang-senang tu ada banyak kemahiran saintifik yang cikgu nak tunjukkan hari ni. Jadi pelajar-pelajar semua kena tunggu, kena tengok. Sebab dah lama tak pergi sekolah kan. Cikgu takut dah lupa nak pegang pembaris. Alamak, dengan cikgu takut dah lupa pegang pembaris. Itulah cikgu risau juga ni. Okey, baik cikgu. Macam biasa sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, kita kena sentiasa ikut SOP yang telah ditetapkan. Macam sekarang kita jaga penjarakan fizikal, kita pakai pelitup muka. Jadi bila kita dah nak mulakan kelas kita hari ini, sukalah untuk saya minta cikgu untuk sanitasi tangan dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey. Cikgu ambil sikitlah. Ya. Okey. Dan juga saya. Apabila kita sudah sanitasi tangan kita, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik. Cikgu ada sampul cikgu di situ? Baik, dan ini saya punya pula. Jangan letak merata-rata kerana kita tak tahu di kita punya pelitup muka tu mungkin ada kuman dan juga bakteria kan cikgu? Betul tu. Kalau tak nanti gatal-gatal juga hidung kita sendiri. Betul macam ni. Betul kan macam saya kata cikgu Khairunisa manis orangnya bila tengok cikgu dah buka pelitup muka. Kan betul saya kata manis. Kan. Okey. Okey cikgu. Cikgu dah nak mula kelas. Tapi sebelum cikgu mulakan kelas, saya pun naklah tanya cikgu juga apa sebenarnya yang atas meja kita ni cikgu ada besi. Ni apa benda semua ni cikgu? Silakan cikgu. Sebelum kita mula buat eksperimen hari ini, cikgu mestilah nak kenalkan dulu radas dan juga bahan yang kita akan guna hari ini. Kita ada kaki retot kat sini. Kemudian kita ada pengapit G. Ini pembaris meter. Pembaris meter ada yang 100 cm. Yang ini half meter roll selalu kita panggil.
50 cm. Kemudian kita ada dekat sini jangka sudut. Baik. Ini jangka sudut atau kita panggil juga dia sebagai protector. Baik. Alright. Kat hujung sana dekat dengan depan Mira tu ada jam randik. Ada beberapa jenis jam randik yang cikgu bawa hari ni. Ada warna hitam ni, lain sikit. Tapi sebenarnya cara bacanya masih lagi sama yang cikgu akan tunjukkan nanti. Kemudian ada benang, ladung dan juga papan lapis kecil. Baik. Ladung ya cikgu, inilah yang kita nak belajar ni kan? Inilah dia, nama dia ladung nama dia. Pendulum cikgu, Pendulum tu bandul kan. Bandul tu satu sistem dia. Kalau dekat situ dia satu je macam tu, kita panggil dia ladung. Baik. Bila kita dah sambung, okey dia jadi bandul. Okey. Gitu. Baik. Itu tengah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Ini kita nak buat eksperimen lah maksudnya ni cikgu. Betul. Hari ini memang fokus kita untuk kemahiran saintifik. Baik. Yang macam cikgu katalah, kadang-kala mereka ingat mereka tahu tapi dah lupa sedikit. Hari ni cikgu nak refresh balik, nak recap balik kan cikgu? Betul. Okey cikgu, sebelum kita mulakan eksperimen kita pada petang ni, kita berhenti berehat dahulu cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir. Kalau nampak ni, kita punya pendulum tengah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kerana itulah yang akan kita belajar hari ini bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Khairunisa akan menerangkan bagaimanakah eksperimen tentang bandul ini. Baik cikgu, tadi cikgu dah menerangkan tentang bahan-bahan apa yang diperlukan untuk buat eksperimen ini. Seterusnya cikgu, apakah langkah seterusnya? Okey. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan satu persatu macam mana nak set up kita punya radas eksperimen hari ini. Okey, cikgu nak tarik kaki retok ni ke sini lah Mira. Okey, boleh cikgu. Cikgu tarik ni. So cikgu letakkan pembaris meter ni ke depan. Okey. Mula-mula kita akan pasang dulu apik G. Baik. Okey. Pasang dulu apik G kan. Seperti yang ada dekat depan. Cikgu, hari ini cikgu nak tunjuk. Cikgu akan tunjukkan macam mana kamu nak ketatkan. Okey. Senang aja. Kamu masukkan aja. Lepas tu ketatkan. Agaknya kan Mira, kenapa kita dah ada kaki retot kan? Kenapa kita nak kena ketatkan lagi ni? Kenapa kita nak kena apitkan ni? Saya rasa supaya dia tak bergerak lah cikgu. Tapi kan cikgu, saya rasa kalau cikgu boleh buat dekat depan, lebih, orang kata lebih jelas. Nak buat kat depan? Boleh cikgu kalau buat kat depan, lebih jelas kan? Supaya murid-murid boleh nampak dengan lebih jelas. Jom cikgu, kita ke depan. Okey. Ayo kita. Kenapa kita nak pusingkan dia kan cikgu? Okey, boleh. Macam ni, okey. Ini yang cikgu dah buat tadilah. Cikgu dah pasang siap-siap tadi. Okey, sekarang kita nak pasang. Ni boleh pusing-pusing kan? Baik. Alright, jadi kita akan masukkan. Kita akan masukkan. Lepas tu kita akan ketatkanlah apik G ni. Okey. Okey, now dah ketat dah apik G kita. Dah siap dah. Okey, bila dah siap ni Mira, barulah kita nak ukur kita punya benang. Nak ukur benang pula? Kita nak ukur benang. Kita nak ukur benang. So kita nak ambil benang kita tu, kita nak ukur dekat pembaris ni. Okey. Kena ukur lah, tak bolehlah sesuka hati tak boleh je. Lah sesuka hati macam ni kan. Macam bandul ni tadi, panjang bandul ni cikgu dah ukur siap-siap. Ni berapa cm cikgu? Okey, ni tadi cikgu ukur 40 cm. Okey, sekarang kita nak buat yang lebih pendek. Okey. Tadi sebab apa tahu? Sebab hari ni kita punya eksperimen untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan. Jadi kita nak dua panjang bandul yang berbeza. So yang ini cikgu letak 40 cm, yang ini nanti cikgu nak minta Mira tolong ukur. Boleh Mira? Boleh cikgu, saya ukurkan untuk cikgu. Saya ukur, saya ke sini saya ukur. Cikgu naik atas mulalah. Boleh cikgu Baik, atas cikgu. mula. Boleh cikgu nak ke atas mula boleh, di depan sahaja pun boleh, tiada masalah. Untuk cikgu naik atas mula. Okey, Boleh, Mira ambil benang, Mira ukur dulu 100 cm. Okey, ini benangnya. Okey. 100 cm cikgu 100 cm. Okey, daripada sini kosong ni. Okey, cikgu tolong peganglah. Baik. Okey. Mira ukur
100. Okey. 100 cm. Kita ukur 100 cm dulu. Okey, nampak kan? Alright. Kemudian bila kita dah ukur 100 cm ni, kita kena pastikan kedudukan mata kita berserenjang dengan skala pada pembaris. Jadi kita ambil, bila kita dah tengok 100 cm, kita potong je lah. Apa tadi Cik kata mata kita kena berserenjang? Berserenjang. Dia macam Ultraman. Macam tu. Okey. Ultraman macam tu kan. Dia Ultraman, dia mesti berserenjang. So mata kita kena berserenjang lah macam tangan cikgu tadi. Macam ni. Macam tu kan? Sengit tangan cikgu. Tangan cikgu dia sengit. Okey. Kenapa cikgu? Kena macam tu, kena berserenjang dia tu. Berserenjang barulah mata kita ni kena, itu yang kita kata berserenjang. Dia lurus 90 darjah dengan permukaan. Itu selalu kita panggil satah. Satah. Permukaan ni kita selalu panggil satah. Baik. Okey. Itu yang kita kata kedudukan mata mesti berserenjang dengan skala pembaris. Okey. Kalau tak serenjang tu, tak sama tu, nanti bacaannya jadi lain lah kan cikgu? Dia akan menyebabkan ralat. Ralat yang kita panggil ralat parallax. Ralat parallax. Baik, faham. Okey cikgu, tali dah dipotong. Okey, tali dah dipotong 100 cm. Okey, sekarang Mira ambil bandul tu. Okey, Mira ikat dulu. Macam mana? Ikat ni cikgu. Ambil cikgu ikat. Okey cikgu. Cikgu ikat lah. Minta cikgu tolong ikatkan. Okey, cikgu ikat bandul. Ikatlah bandul ni. Baik. Okey. Ikat je, ikat mati, senang. Sebab tu tadi kita ukur dia 100 cm. 100 1 cm. cm. Sebab kita nak bagi dia lebih. Baik. Kalau kita ukur ngam-ngam nanti, dia akan menyebabkan bacaan kita lari. Jadi sebab tu kita ukur 100 cm. Baik, faham. Okey. Okey, cikgu ikat lagi sekali lah, takut tercatuh pula. Boleh cikgu, tak ada masalah. Ini 100 cm kita ikat. Okey. Kemudian Kena ukur lagi sekali. ukur lagi sekali. Ingatkan sebab sudah. kemahiran saintifik hari ni mengukur. Baik. Kita nak ukur. Jadi kita ukur lagi sekali. Barulah kita ukur. Tadi kan cikgu cakap tadi masa awal-awal cikgu dah cakap. Kita hari ni nak mengkaji hubungan antara panjang bandul yang berbeza. Tadi 40 cm, yang ni 40 cm. So sekarang yang ini cikgu nak buat 20 cm. Baik, 20 ya. Okey. Jadi sekarang kita letak daripada hujung. Okey. Kita letakkan dekat pembaris. Tadi apa cikgu pesan tadi Mira? Cikgu Kedudukan kata mata kena berserenjang. 20 kena sama. kan? Okey, Mira tolong ambil pen. Ambil pen. Okey, Mira ambil pen. Mira Baik. tanda dekat 20 ni. Saya tanda di 20 ya, cikgu. Tanda ni 20 ni. Okey, saya sudah Okey, tanda. bagi kita nampak sikit tu. Kan tak sikit nampak ya. kan? Okey. Hari ini cikgu cuma akan tunjukkan 20 cm sahaja. Kalau dekat sekolah, pelajar-pelajar selalu dia akan buat 5 bacaan. Kan? Kalau kata nak buat 20, 30, 40, 50, 60. Contohnya kan. Ataupun dia nak ambil 20, 25 pun boleh juga. Ikutlah janji ada 5 bacaan. Baik. Kalau ada 5 bacaan macam tu, ukur siap-siap senang. Okey. Ukur siap-siap. Terus ukur. Kalau kat sekolah lah. Hari ni kita tak buat. Oh, saya dah nak ukur lagi Bersemangat sekali. hari ni. Bersemangat kan. okey. Okey. So kita ukur. Kalau pelajar-pelajar kat sekolah dia ukur siap-siap 5 bacaan, lepas tu baru digantung. Baik. Sebab apa tahu Mira? Kalau setiap dia nak ukur, lepas tu dia gantung, lepas tu ukur lagi. Leceh lah. Betul. Sebab dekat sekolah masa untuk jalankan eksperimen ni sangat terhad. Jadi kena pandai susun masa. Okey. Baik. Kita dah ukur. Dah ukur. Kita dah gantung kita punya ladung ni. Sekarang cikgu nak gantung di sini pula. Okey. Kalau tengok pada cikgu punya radas yang telah cikgu sediakan awal kan, cikgu tak kapit terus. Betul? Cikgu lilitkan dia dengan papan lapis kecil. Ada papan di situ. Papan lapis kecil ni guna dia kita nak lilit lah. Kita nak lilit supaya senang untuk kita gantung. So, tadi kan Mira dah tanda tadi kat hujung ni tadi Mira dah tanda. Jadi cikgu akan letak betul-betul dekat bawah. Oh, di bawah. Di bawah. So cikgu lilitkanlah. Baik. Okey. Cikgu memang kena ada papan ni ke cikgu? Kalau tak ada tak boleh ke cikgu? Kena ada papan ni. Kalau tak ada papan, cuba Mira bayangkan kan. Kita letak kat sini, dia berayun. Nanti bandul ni dia akan berayun ikut suka secara rawak. Baik. Bila kita letakkan papan, bandul ni dia akan berayun pada titik yang sama sahaja. Okey. Okey. So cikgu kapitkan. Bila cikgu dah kapitkan, ni cikgu ni panjang yang lebih-lebih ni kan. Cikgu potong. Panjang yang lebih-lebih ni, jangan potong sebab
nanti kalau potong-potong kan tadi kita dah tanda. Kat sekolah kan dia dah tanda siap-siap kan. betul. Jadi kalau dia potong-potong membazirlah benang ni. Walaupun benang ni murah, apalah salahnya. Ya. Kita mengamalkan. Cikgu kalau cikgu nak ke depan pun boleh cikgu. Cikgu ni depan pula. Boleh saja ke depan, Cikgu boleh gerak ke depan. Mana yang mudahkan untuk cikgu? Baik. Boleh cikgu? Okey, Nak saya tolong? Mira buka lah ni. Okey, Boleh tak? saya tolong cikgu. Okey. Baik. Saya tolong bukakan ini. Okey. 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 Muat cikgu, Sekarang masukkan? kita tanda. Tanda pula dah. Kita masukkan papan lapis kita kita. masukkan papan lapis. Papan lapis ni dah apa? Tebal sangat cikgu. Okey dah. Okey. Okey. Sekarang Mira ketatkan. Oh, macam tu kedudukan papan lapis tu cikgu. Ya, kita lapiskan dia je. Okey, saya ketatkan, pusingkan ke depan. Macam tak masuk cikgu. Macam Boleh. Kapitkan lagi sampai dia ketat. Oh, okey. Pusing je Mira. Baik. Sampai dia ketat. Okey. Okey. Allah. Okey. Ketat dah cikgu. Kukuh dah. Okey, kita test tengok. Okey. Boleh. Kita tengok tadi tadi tanda yang Mira tanda tadi dekat bawah ni. Jadi tanda 20 cm adalah daripada titik yang kita tanda tadi sampailah dekat hujung tali. Okey, cikgu nak ikatkan lagi sekali lah supaya bandung ni tiba-tiba kang takut. Bandung ni tak ke sana sekarang. Kan? Ni pula dia bergolek pula dia. Bergolek pula ni sekarang. Okey, dah siap lah Mira. Dah siap lah. Ini 20 cm, Ini 20 40 cm, cm. ni 40 cm. Okey. So sekarang kita dah boleh mula buat kita punya eksperimen. Okey, bila kita nak buat eksperimen kita, nak uji, kita perlukan apa cikgu? Kita perlukan apa? Macam mana kita nak ayun? Kita nak ayun ikut suka hati kita ke? Kalau cikgu ayun ikut suka hati cikgu. Mira ayun, Mira pun ikut suka hati Mira. Betul. Betul. Macam mana kita nak pastikan kita punya ayunan tu sekata? Agak-agak lah. Saya rasa... Cuba tengok atas meja tu ada apa yang boleh Mira guna. Okey, saya rasa saya tahu. Apa? Alat lain yang kita belum gunakan ialah jangka sudut. Betul tak cikgu? Pandailah Mira. Dulu ambil fizik ke? Ya, saya dulu ambil fizik. Betul ke cikgu? Boleh, betul-betul. Okey. So kita akan gunakan jangka sudut. Sekarang kita akan gunakan jangka sudut. Jangka sudut ni kita akan letakkan pada benang. Baik. Supaya kita dapat mengagak di manakah kedudukan sudut yang kita nak ayunkan tadi. Yang kita panggil sesaran. Sudut sesaran. Baik. Kita tak boleh just ayun. Okay? Macam ni tadi kan Mira, kalau kita just ayun dia akan berayun dengan tidak sekata. So untuk memastikan ayunan ini berayun dengan seragam, maka kita kena gunakan protractor. Okey. Cuba Mira. Tadi Saya kata cuba. ambil fizik kan? Alamak. Cuba Mira. Kena uji pula. Okey. Cuba Mira macam mana nak guna agaknya? Saya rasa macam ni cikgu. Kita bagi dia begini, selari dengan garisan 90 degree kan cikgu? Kemudian saya pilih satu nombor. Okey, pilih satu nombor. Saya nak pilih, contohlah cikgu. Cikgu betulkan saya kalau saya silap cikgu. Boleh. Okey, saya pilih 100 lah cikgu. 100. Saya tambah 10. Okey, tambah 10. Betul ke cikgu? Boleh. Okey, Okey, kemudian? cuma Mira kena ukur ke atas. Oh, cikgu ni saya dah beria lah macam ke atas rupanya. Cuma Mira kena ukur ke atas. Okey. Bila Mira ukur ke atas, letak dekat belakang. Di belakang, baik. Letak di belakang, dia 90 kan? Okey, jadi Mira sesarkan 10 je. Jadi less than 10 darjah. Okey, sampai dekat 100. Baru lepaskan. Saya lepaskan dia. Ayunan dia macam ni je. Macam tak buat eksperimen ke, nak buat macam malu-malu macam tu ayunan dia kan. Okey. Kenapa macam ni kan? Sebab kita punya sudut ayunan ni kecil je. Supaya dia punya ayunan tadi macam cikgu selalu sebut tadi, ayunannya menjadi sekata. Supaya ayunan seragam. Tengok kalau cikgu lepas ikut suka hati dia berayun, nanti dia akan tergoyang sana, mungkin dia akan membentuk bulatan dan akhirnya menyebabkan ralat. Baik. Tengok kan Mira, eksperimen ni memang eksperimen yang orang kata mudah ringkas. Betul. Tetapi Sensitif, banyak ralat. Banyak ralat yang selalu dibuat oleh para pelajar. Baik. Okay. Lagi satu, cikgu nak pesan, cikgu kan tadi cikgu cakapkan cikgu macam risau sebab lama dah sebenarnya murid-murid kita ni dah lama berada di rumah. Jadi cikgu harap murid-murid hari ini dapat ambil kesempatan yang ada untuk cuba tengok apa kemahiran saintifik yang ada sebab
tahun ini juga merupakan tahun pertama murid-murid fizik kita, sains tulen lah sebenarnya, akan menghadapi peperiksaan secara amali, secara individu. Jadi cikgu harap murid-murid semua ambil peluang daripada slot mahir ni untuk belajar. Betul. Untuk belajar, tengoklah apa kemahiran saintifik bagi setiap eksperimen. Macam tadi cikgu dah sentuh tentang kedudukan mata mesti berserenjang dengan skala pada alat pengukur. Betul. Okey, yang kedua tadi, cara penggunaan protractor. Tak boleh just ayun je ikut suka hati. Dan Betul. disebabkan eksperimen ni adalah eksperimen yang mudah, maka murid-murid dia kena tahu mungkin manalah tahu kan eksperimen individu nanti mungkin bandul yang keluar. Betul. Mana tahu? Betul. Kan? Sebab itulah kena tengok betul-betul hari ini. Jadi maksudnya cikgu dah ubahlah daripada segi skema peperiksaan. Kalau sebelum ni kita tiada peperiksaan amali. Sekarang dah ada, dah berubah. Ya. Maksudnya murid-murid dinilai daripada bagaimana segi mereka buat eksperimen ni. Betul. Okey. Sebab tu kita panggil menguji kemahiran saintifik. Baik. Macam cikgu kata, dengar betul-betul apa yang cikgu nak kongsikan ni kan. Sebab macam cikgu katalah, sebab apa yang kita belajar hari ni, kod-kod lah keluar nanti. Siapa tahu? Kita Betul tak tahu. Kan? Disebabkan ini adalah tahun pertama. Ya. Jadi manalah tahu kan eksperimen ni yang keluar, siapa tahu. Ya, Okey. betul. Tadi kita dah pasang semua. Okey. Agaknya kan Mira, macam mana kita nak kira ayunan bandul ni? Macam mana Tadi pula? nak kira. Macam mana kita nak kira? Tadi kita dah betulkan cara ayun, macam mana sesaran dia. So sekarang macam mana pula kita nak kira? Saya rasa kita kira kalau dia ke kanan, satu. Ke kiri, satu. Maksudnya macam ni. 1, 2, 3. Betul ke cikgu macam tu? Macam ni. Ayunan lengkap kita panggil ayunan lengkap mesti dikira daripada dia punya kedudukan asal. Okey, contohnya macam kedudukan asalnya di sini. Bila dia sampai kembali kedudukan asal, itulah dikira 1. Mari kita kira sama-sama. okey. Boleh Mira? Mari. Tengok cikgu punya kan? Cikgu punya bandul kat sini. Baik. Okey, tengok. So cikgu gerakkan pada sini sampai sini balik, baru dikira 1. Betul, okey. Okey, so boleh kita kira? Jom cikgu. Okey, ready. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okey. Nampak tak tadi ayunan tak sekata? Sebab cikgu pakai tarik je. Kan? Betul. Sebab tu kena guna protector. Okey, itulah kegunaan protektor tu supaya ayunan tu lebih sistematik dan juga sekata. Baik cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Sebab lepas ni cikgu nak ajar yang lain pula. Sebab kasi saya ada nampak jam randik pula, kita nak kira masa pula ke macam mana? Kita tengok kat atas ni. Kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Khairunisa. Kita akan belajar tentang bandul, bagaimana bandul eksperimen ni kita nak mengira. Baik cikgu. Okey. Tadi cikgu dah terangkan bagaimana nak kira ataupun bagaimana nak ukur benang ni kan. Lepas tu cikgu kata nanti lepas rehat cikgu nak ajar pula menggunakan jam randik. Kenapa kena ada jam randik cikgu? Apa kegunaan ataupun function jam randik tu? Silakan cikgu. Okey. Jam, nama pun jam kan. Jadi jam ni, cikgu dah pegang. Jam, nama pun jam. Jadi jam ni untuk mengukur masa. Baik. Okey. Di tangan cikgu adalah jam randik digital. Okey, dekat Mira cikgu dah letak kat sana tadi tu. Okey, itu adalah jam randik digital. Baik. Jam randik analog. Dekat tangan cikgu ni jam randik digital. Okey, sekarang kita akan gunakan kedua-dua jam randik ni. Kita akan sesarkan. Tadi kita dah belajar dah macam mana cara untuk sesarkan kita punya bandul. Lepas tu dah tahu dah macam mana nak kira ayunan lengkap. Sekarang tiba masa untuk kita rekodkan bacaan. Baik. Kita nak rekodkan bacaan. Okey Mira, pertama sekali Mira cek dulu pastikan dia punya jarum adalah pada kosong. Okey. Okey. Sebab yang ini dekat dengan cikgu kan? Jadi cikgu akan sesarkan
cikgu akan sesarkan untuk 40 cm. Okey, so macam tadi yang cikgu dah ajar, pastikan pada 90 kemudian sesarkan kurang daripada 10 darjah. Okey, bila kita dah kita ready lah dekat tangan kita. Okey? 1 2 3. Okey, now kita start. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So kita dapat bacaan 12.79. Mira dapat berapa, Mira? Mira pun sama dengan cikgu. Okey. 12.79. Sama dengan cikgu. 12.79. Okey, Mira. Sekarang ni cikgu akan lukis. Cikgu akan lukis, okey? Baik. 12. Kita tengok di sini 12. Katalah cikgu letakkan kat sini kan 12. Okey. Macam mana cara kat sinilah tadi jarum jam, okey? 12. Jadi dekat sini cikgu nak ajar macam mana cara untuk membaca skala jam randik analog. Okey, kita tengok dekat sini ada satu kan. Ini 10. 10 maksudnya sini 11. 12, 13, 14, 15. Dalam satu skala, ada 5 skala yang kecil. Maksudnya, 1 kena bahagi dengan 5. 1 dibahagi dengan 5, bermaksud kita dapat berapa 1 bahagi 5? 0.2 cikgu. 0.2. Okey, 0.2 apa, Mira? 0.2 masa kan second. Okey, dia macam baca jam randik analog ni sama macam kita baca jam kita lah. Kan? Jam kita yang bergerak laju tu adalah saat. Betul. Samalah juga macam jam randik ni tak susah pun sebenarnya. Cuma mungkin para pelajar mungkin tak tahu macam mana nak baca. Ada skala besar, ada skala kecil pula. Okey, Mira, kalau Mira perasan dekat jam randik analog tu, perasan tak ada bulatan kecil di dalam? Bulatan kecil macam betul, cikgu. Doraemon. Macam ni kan, cikgu? Bulatan kecil kan? Baik. Okey, bulatan kecil sebelah dalam ni. Kalau dekat luar ni, saat. Baik. Dekat dalam ni agak-agaknya untuk apa ni, Mira? Dekat dalam tu mungkin minit kot, cikgu. Pandai. Minit, cikgu. Betul. Okey. Dekat luar ni untuk saat. Okay, so bila sampai, kan kita tahu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi bila sampai 1 minit, jarum dekat dalam ni dia akan bergerak lah. Baik. Dia akan bergerak. Okey, so macam macam cikgu punya bacaan ini, ini ialah 12. Cikgu tunjuk. 12 saat. Baik. Okey? 12 saat. Okey. 12 saat dia. Okey. 12 saat. Okey? Alright. Okey, sebab Mira dekat sana kan? Mira ambil protektor. Baik. Saya ambil protektor. Okey, ambil protektor. Okey, sesarkan yang untuk 20 pula. Baik, saya cuba, cikgu. Yang ini macam ni. So, cikgu tulislah tadi cikgu punya 12. Tadi kan cikgu punya bacaan untuk yang pertama kan? 12 saat. Betul. Okey, cikgu tulislah dulu siap-siap. Okey, cikgu tulis 12 saat. Cikgu tulis dulu siap-siap. Sini untuk 40 cm. 40. Masa untuk 10 ayunan tadi kita dapat 12.7. 7. Tadi kan? Okey. Sekarang Pula. Mira pula cuba. Ini yang untuk 20 cm punya panjang pula ya. Okey. Okey, tadi cikgu buat, cikgu tarik kan, cikgu? Ya, betul. 100 kan cikgu tadi bacaan? Okey, saya kira 1, 2, 3. Mira kena stop jam randik. Jam randik dekat cikgu. Oh, tersalah boleh sekejap ya. Okey, cikgu time. Baik, cikgu time. Okey, cikgu time kan. Terima kasih, cikgu. Alright. So, saya kat sini. Okey. Ambil 100. Okey. Kemudian saya lepaskan, cikgu kan? Betul. 1, 2, 3. Tu. Bagi dia stabil dulu. Salah lagi. Dah 2 kali dah salah ni. Jam dah betik dah ni. Berdenting dah jam. Lagi Apa? sekali. Kita stopkan balik. Okey, Mira. Okey. Boleh, Mira? Boleh. Kali yang ketiga ya, cikgu. Saya tarik 100. Lepas tu, cikgu lepaskan saja. Lepaskan. 1, 2, 3. Okey. Mira turunkan. Okey, bila kita dah tengok dia stabil, baru kita start kita punya jam randik. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, 10. 10. Okey, so kita dapatlah kita punya bacaan jam randik. Bacaan jam randik kita. So bacaan jam randik sebab dia kecil kan? Sebab tu cikgu sediakan jam randik yang besar ni supaya cikgu boleh conteng dekat sini. Betul. Jadi cikgu akan contenglah dekat jam randik sini. So dekat 10 saat. Okey, bacaan dia dekat 10 saat. Tadi macam mana tadi Mira cikgu ajar? Kalau yang kecil-kecil tu nilai dia berapa Mira? Yang kecil-kecil tu nilai dia ialah 0.2 second cikgu. 0.2 saat. Tapi kebetulan pula hari ni bila kita buat eksperimen tak ada pula terkena dekat dekat yang kecil-kecil tu kan? Ya. Kena dekat skala besar je. So yang ini bacaannya ialah 10 saat. Maka kita pun masukkanlah dekat dalam kita punya jadual. Okey, jadual kita. Baik. Untuk 20 10 Saat. cara tulis kan? Oh, okey. 10. Adakah kita nak tulis 10 atau kita nak tulis 10? 0.0. Ha. Oh, kena tulis 0.0 ke Ya, cikgu? kena tulis 10.0. Okey, sebab apa lagi satu kan? Tadi kan cikgu dah ajar untuk skala tadi. Baik. Setiap skala yang kecil bersamaan dengan 0.2 saat, iaitu 0.2 saat itu dia ada satu titik perpuluhan. Betul. Maka cara untuk kita menulis di dalam jadual adalah mesti dipanggil kejituannya hingga satu titik perpuluhan sahaja. Baik. Kalau kita tulis 10 ni, tak cantik lah kan. Kat bawah ni 12.7. Dekat atas ni 10 10 pula. je kan. Jadi untuk bagi nampak titik perpuluhan seragam, maka kita letakkan 10.0. Baik. Cikgu nak tanya pula, kalau tak ada unit, macam mana cikgu? Markah tu dipotong ke ataupun salah terus jawapan tu? Contohlah, saya tak buat saat kat belakang, saya tulis 10 je. Okey. Cara untuk tulis dalam jadual ni selalunya kita akan tulis di sebelah atas sahaja. Macam yang dalam cikgu punya jadual kan. Kalau para penonton di rumah tengok, cara tulis dia ada dia punya tajuk, kemudian ada diikuti dengan unit. Mesti nak kena ada unit. Kalau tak ada unit, salah. Betul. Salah cara jadual tu. Sebabnya macam kita punya duit lah. Kalau kita cakap berapa harga baju tu? 1,000. Mahal betul. Tapi rupanya 1,000 apa? Rupiah. Bukan RM1,000. Kan? Jadi unit tu memanglah sangat penting. Baik, faham. Saya dah faham dah cikgu sekarang bagaimana kita nak kira ni. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kalau tadi kita kira 10 ayunan kan? Mira kan? Okey, tadi kita kira 10 ayunan. Sekarang kita nak satu ayunan lengkap. Agak-agak Mira lah tengok ni kan. Agak-agaknya macam mana nak kira? Ayunan lengkap ya, satu ayunan 10 lengkap. ayunan lengkap. Tadi kita time kita guna jam randik ni tadi. Kita untuk 10 ayunan lengkap. Kan kita kira 10 tadi? Betul. Sekarang ni kalau nak cari satu ayunan lengkap macam mana? Macam mana cikgu? Tanya cikgu macam mana cikgu? Okey. Minta cikgu ajar. Tanya cikgu balik kan? Tak apa. Cikgu dah biasa dah ajar online. Cikgu tanya, cikgu jawab. Biasa tu kan cikgu. Lagi dah nombor dah. baru ni kan. Macam mana cikgu? Jadi, bila kita kira 10 ayunan, masa yang kita dapat tadi, kita bahagilah dengan 10. Kalau kita kira 20 tadi, kalau tadi kita kira 20 ayunan, masa yang kita dapat ni, kita bahagilah dengan 20. Okey, 10. So, dia jadi, kita gerakkanlah satu titik perpuluhan. Jadi, dia jadi 1.0 saat. Yang ini pula, 1.27 saat. Dia ada 2 kan? 2 ni, maka ke atas kita tambah lagi 1. Okey, Barulah bagi cantik kita format punya tu jadual kan. tu. Barulah nampak seragam, titik perpuluhan dia. Kalau tak nampaklah sikit cacat dekat situ kan. Baik, faham dah. Okey, dah dapat dah dekat sini. Habislah kita punya eksperimen tu. Kan? Tapi tadi kita cuba recap balik. Cuba recap balik apa yang kita dah buat untuk eksperimen kita hari ni. Mula-mula tadi cara untuk kita mengukur dengan pembaris. Pertama sekali mesti kita pastikan kita punya kedudukan mata berserenjang dengan skala pada pembaris. Bukan sahaja pada pembaris Mira. Sebenarnya apa-apa sahaja alat pengukur, bila kita ambil sahaja bacaan, mesti kita pastikan kedudukan mata kita berserenjang dengan skala. Selari kan cikgu? Selari lain. Oh. Selari lain. Selari dia macam ni. Baik. Dia macam ni selari. Berserenjang tadi macam mana?
Macam ni? Macam ni, berserenjang. Okay. Kena pastikan tepat. Kalau tak nanti dipanggil ralat. Siapa tadi cikgu? Ralat parallax. Okey. Faham dah. Okey. Lepas tu tadi apa lagi? Selain daripada kita ukur, lepas tu kita ukur lagi kan guna protector. Ukur ni penting tau Mira, especially untuk perempuan. Tahu tak sebab apa? Kenapa cikgu? Ah. Kalau tak tahu, saya perempuan tak tahu pula jawapan. Kenapa cikgu? Penting untuk perempuan? Sebab perempuan-perempuan suka beli baju online. Oh, okey. Jadi ukur tu kena tepat. Kalau tak tepat nanti salah beli baju. Tak masuk Itu yang jadi dia rugi. return. Rugi tau beli-beli baju online. Lepas tu tak dapat. Sebab tu ukur ni penting. Sebab tu hari ni cikgu asyik cakap pasal ukur. Okey. Jadi ukur ni kena pastikan kedudukan mata tepat. Cikgu harap lepas ni kalau bila Mira nak ukur je cikgu ingatlah cikgu kedudukan mata mesti serenjang. Okey, ada lagi tadi kita punya papan lapis kecil. Papan lapis kecil kita gunakan dalam eksperimen ni supaya titik yang diayun tadi adalah sama. Setiap kali ayunan, titik tu sama. Okey, ada lagi tahu sebenarnya macam tadi kan Mira, ini kita ikut buku teks. Bila kita buku teks ni adalah asas kan, kebanyakan guru-guru yang lebih senior, mereka telah mengubah suai kedudukan protector tadi. Kan tadi protector kita kejap-kejap Mira ambil, kejap-kejap cikgu ambil. Kan? Cara yang paling bagus sebenarnya adalah ambil protector tu lekatkan terus pada pasang sini? terus. Ya. Oh. Pasangkan terus. Maksudnya macam ni dah cikgu nanti? Betul. Pasangkan terus Okey. dekat sana supaya kita dapat mengurangkan ralat. Ralat semasa mengambil bacaan. Macam cikgu cakap tadi, eksperimen ni adalah eksperimen yang sangat mudah. Tetapi ada banyak ralat yang boleh wujud. Betul. Macam tadi pun masa kita buat eksperimen, nampak je kan ayunan bandul tu tak sekata. Itu kita dah ikut kita punya susunan-susunan. Kalau kita tak letak papan tadi, lagilah lari. nanti lebih lari. Betul tu. Macam cikgu katalah, walaupun dia mudah tetapi eksperimen ni sangat sensitif kerana boleh menyebabkan kesalahan-kesalahan kecil yang pelajar tak sedar. Kan cikgu? Betul. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika dulu cikgu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir bersama dengan saya Cikgu Khairunisa mengajak eksperimen tentang ayunan bandul. Pada mereka yang terlepas tak sempat nak tengok macam biasa, boleh tengok ulangan, boleh juga tengok di YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Google je semua kan cikgu? Betul. Sekarang semua di hujung jari dah kan cikgu? Dunia di hujung jari. Betul tu. Tadi kan cikgu kata yang mungkin tak mustahil eksperimen yang kita buat hari ni akan dikeluarkan di dalam peperiksaan kerana mereka sekarang murid-murid ni dah ambil peperiksaan secara amali kan cikgu? Ya, betul. Kerana pertukaran format daripada KBSM kepada KSSM. KSSM. Baik. Itulah. Jadi bila bertukar sukatan pelajaran bertukar, maka format SPM pun turut bertukar. Ini bagi cikgu sendirilah, cikgu rasa bagus. Jadi pelajar-pelajar bila buat eksperimen dibagi fokus. Betul. Tadi macam tadi abang kameraman cakap dekat cikgu dia tak boleh nak ikut eksperimen ni. Dia kelas Dia lain cikgu. tak boleh nak ikut eksperimen cikgu hari ni. Cikgu harap pelajar-pelajar fizik cikgu di rumah bolehlah dapat input daripada apa yang telah cikgu ajarkan hari ni, especially kemahiran saintifik. Memang hari ni cikgu punya fokusnya adalah kepada pengukuran. Kan? Nak ukur tadi guna pembaris, lepas tu kedudukan mata, and then kita cakap tentang ralat kan. Sepanjang eksperimen ni tadi kalau tengok banyak sangat ralat. Walaupun eksperimen ni eksperimen mudah, tapi ralat di sekeliling akan menyebabkan gangguan kepada bacaan. Mungkin ada orang lain dia dapat berbeza dia punya bacaan Mira. Kalau macam cikgu buat bacaan berbeza sebab cikgu yang tekan jam randik. Betul. Kalau Mira
Mira pula yang tekan kan. Itu pun dah dikatakan satu ralat. Betul. Lepas tu bila dalam makmal tak ada aircon. Tak ada aircon, ada angin pula kan. Kipas, Jadi kan? angin ni akan mengganggu juga bacaan sebenarnya. Wah, Okey, selain daripada ralat-ralat tu kan, ada lagi ralat daripada cara pengukuran. Macam cikgu cakap tadi, ralat parallax, kadang-kadang bila kita dah ukur-ukur, kita lupa sebenarnya. Bila dah asyik buat eksperimen tu, kita lupa. Mata kan, mata dia mesti macam ni tadi. Kan cikgu cakap, Mata kena berserenjang. mata mesti berserenjang. Tak kira apa jenis alat pengukuran, mata mesti berserenjang. Okey, macam mana agaknya? Kita nak kurangkan semua ralat ni. Kan? Ralat-ralat ni kita boleh kurangkan dengan mengulang eksperimen. Selalu dalam makmal, cikgu selalu suruh pelajar cikgu akan ulang 2 atau 3 kali. Baik. Bila dia ulang 2-3 kali, dia akan dapat bacaan yang berbeza. Kemudian bacaan tu katalah ambil 3 kali, ambil purata bacaan. Dengan cara itu, ralat dapat dikurangkan. Baik. Okey. Selain daripada tu Kamira, penekanan cikgu tadi juga pada cara pemasangan. Okey, macam tadi kan Mira, yang sana tadi kita pasang, cikgu berdiri dekat belakang, bawa pula sampai ke depan. Kan? Adakah dia punya kedudukan benang tu tadi lari tak lari? Mungkin boleh Mungkin jadi ada lari kan tadi bacaan dekat situ. Betul. Jadi sebenarnya itu pun adalah ralat juga kan. Betul. Jadi dekat dalam makmal, murid-murid dia kena kurangkanlah ralat-ralat tu. Lebih mudah sebenarnya disebabkan eksperimen ni adalah eksperimen yang simple. Dia punya radas-radas pun simple je. Jadi cikgu sarankan sangat sebab baru buka sekolah, cikgu-cikgu fizik ambillah peluang, ambillah masa, carilah masa. Kalau tak ada masa pun carilah masa. Bagilah pelajar-pelajar kita cuba buat eksperimen ni. Kerana inilah dia eksperimen asas. Macam kenapa nak kena belajar kan Mira jam randi analog tu? Guna je lah digital. Kan? Tapi kenapa? Macam matematik. Macam kita belajar matematik. Betul. Dah ada kalkulator. Kenapa bila masuk darjah 1 kita belajar 1 tambah 1 berapa, 2 darab 2 berapa? Kenapa kita nak kena belajar benda tu kan? Kerana itu semua adalah asas. Betul tu so, cikgu. Asas. Macam cikgu katalah yang paling penting sekali bila kita tahu asas dia, tahu nak buat macam mana, insya-Allah yang lain tu pun kita boleh buat juga. Yang paling penting sekali banyakkan latihan, banyakkan praktis. Kerana ini merupakan latihan amali. Betul kan cikgu? Betul. Baik cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Banyak yang saya dapat pelajari dan saya yakin bukan saya saja, murid-murid di rumah pun faham dengan lebih jelas bagaimanakah eksperimen bandul ini dilakukan. Kepada anda di rumah, terima kasih kerana studi bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih lagi sekali kepada cikgu. Sama-sama. Okey, anda jangan lupa untuk terus menonton Mahir dan juga program-program lain selepas ini kalau nak tahu lebih banyak ilmu yang lain. Seperti biasa, hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Bye cikgu. Bye. Okey cikgu, semua dah okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah. Tak boleh cakap je.